Sebab tu Allah sebut dalam Quran, fi qulubihim marad, dalam hati kita ni ada penyakit. Tak ada siapa boleh rawat. Kita tahu aku dengki kat orang tu, aku je tahu. Kita dah belajar dalam kitab 50 ciri-ciri munafik. Kita tak payah tengok orang punya hati, sebab kita memang tak boleh scan hati orang. Tapi kenapa ya, aku rasa tak senang bila orang tu dapat senang. Ini satu penyakit hati. Kata Quran, cepat-cepat rawat. Kalau kamu tidak rawat, Allah akan tambahkan penyakit itu. So dengan kita tidak merawat, mungkin muslimat kita upah tokmoh pula, pergi jatuhkan dia, aku nak ambil tahta dia tu, kan? Berganda lagi dosa. Jadi tamak pula. Okey, Tok Moh kata okey, dia dah jatuh dah, sekarang kau dapat tempat tu. Tak cukup lagi, muslimat dirahmati Allah, nak ambil lagi hak orang lain. Maka dosa tu bertambah-tambah. Ini maksud Allah akan tambahkan penyakit yang bersarang di dalam hatimu. So siapa nak rawat? Allah kata tak ada siapa boleh ubah sesuatu kaum kecuali kamu nak ubah dirimu sendiri. Jadi muslimat dirahmati Allah, ayat Allah ini permulaan saya sebut, itulah dia daripada Ali Imran 133. Syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Yang saya sebut tadi, syurga ni tak ada penghujung, luasnya seperti langit dan bumi. Muslimat, kalau kita duduk seorang-seorang tak syok. Sebab itulah kita nak berpimpin tangan ke syurga Allah. Nampak orang jiran-jiran kita, aku nak ke syurga, berjiran sampai syurga. Nampak kawan-kawan yang datang masjid, yang datang diraikan, yang tak datang ditanya khabar, sihat ke, dah bagi nama tapi tak datang, risau juga. Kotlah on the way jadi apa-apa. Bukan kita syok, bagus si Polan tu tak datang. Muslimat, kerana apa? Bukan busybody, tapi sebab kita nak ajak ke Raudatul Jannah. Dengan mencintai Raudatul Jannah, ada pasang cita-cita dalam hati, kita nak sejannah nanti di kampung akhirat. Ni muslimat, pergi ziarah adik-beradik, macam mana mereka menyakiti kita, kita tak balas dengan kesakitan. Ini sifat Kak Long yang Ustazah ceritakan dalam angan-angan ke Firdausi. Kak Long mana Ustazah? Tu yang saya sedang cerita, yang kena keren tombang di Mekah tu, kakak sulung yang adik-adiknya menulis pengalaman. Allah, kami rindu Kak Long. Yang dulu bila kami datang nak mengadu satu masalah, biar Kak Long je tahu cerita ni. Jangan ceritakan dekat mak ayah. Mak ayah dah lama sangat dah susah sebab kita mengandung susah, menyusukan susah, membesarkan kita kecil-kecil, bergaduh sana sini, susahkan mak ayah. Cerita dekat Kak Long, macam mana susah Kak Long cuba bantu. Bila depan mak ayah kita cerita yang seronok-seronok, biar mak ayah kita tersenyum sampai mati. Allahu Akbar muslimat. Inilah pesanan-pesanan orang yang punya hati yang sangat-sangat mulia. Lalu bila disebutkan yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, ternyata syurga yang sangat luas itu muslimat, orang yang bersungguh-sungguh dalam taubat kepada Allah, orang yang bersungguh-sungguh nak hidup hari ini dan esok sebelum datangnya ajal, hanya nak buat kebaikan, berpisah dengan maksiat. Kerana apa nak buat kebaikan, berpisah dengan maksiat? Ada ramai hari ini orang yang dah buat baik, tetapi susah nak berpisah dengan maksiat. Pakai tudung dah Ustazah, tapi mengumpat macam tu juga. Muslimat, masa tak pakai tudung dengan pakai tudung, level kemengumpatan itu sama je. Macam itulah, tak tahulah orang Subang faham ke tidak, kata imbuhan awal dan akhir tu tak ada dalam kamus lah muslimat. Suami lagi sedih kalau suami tengok, dulu tak pernah hadir majlis ilmu, sekarang pergi juga. Muslimat dirahmati Allah. Tapi macam itulah, azan hayya ala solah, tak bangkit-bangkit, jablah, drama tak habis lagi ni. Macam itulah muslimat. Sama je, kita tak berpisah dengan maksiat. Tapi mendakwa, aku dah buat amal salihat ni ya Allah. Dulu aku bakhil kedekut, bila gaji datang je tabung-tabung derma ni, duit aku buat apa sedekah kat orang. Sekarang saya yang cari tabung derma kat masjid. Saya resah Ustazah tanya AJK, hari ni tak ada tabung ke? Saya tak faham kenapa hati saya suka nak memberi. Itu amal salihat, semoga diterima Allah. Tapi kalau kita belum boleh berpisah dengan maksiat yang dulu muslimat, khawatir taubat kita belum boleh mengundang maghfirah, pengampunan Allah. Faham ya maksud? Sebab tu ayat ini saya highlight di awal, sifat siapa yang saat beramai-ramai pun dia takut kepada Allah, saat berseorangan
Tak ada siapa nampak aku ni boleh kot buat dosa. Muslimat, orang yang takwa tidak begitu. Siapa orang yang takwa yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib untuknya syurga adalah apa? Muslimat dirahmati Allah, seorang lelaki didatangi oleh wanita cantik, seksi, mengajaknya dia berzina, buat perkara yang dimurkai Allah. Dah memulakan mukaddimah zina, dah hampir berzina, dia terus mengingat Allah sedang melihat aku. Walaupun kata si wanita penggoda tak ada siapa, hanya kita berdua saja, terus dia teringat Allah sedang melihat aku. Meninggalkan perbuatan zina, meninggalkan maksiat, wanita itu ditinggalkan. Apa kata Nabi? Wajib untuk lelaki ini syurga. Sebab menahan nafsunya. Sebab ketika tak ada orang lain melihat, dia tahu Allah sedang melihat dia. Itulah dia muttaqin, yang bila kita jumpa dalam Quran, dalam banyak ayat, kita sebut pada diri kita, aku nak mati, nak hidup, nak mati di kalangan orang bertakwa ini ya Allah. Bantu aku ya Allah. Cukup dah muslimat. Walaupun kita jahil bahasa Arab, tak faham-faham maksud panjang ni apa, kalau dibaca tadi faham kot kalimah jannah, syurga. Untuk siapa jannah ni? Oh, ada jawapan untuk muttaqin, orang-orang yang takwa kepada Allah. Ini pun dah cukup. Tapi lebih indah hadiri kuliah-kuliah tafsir, tadabbur Quran untuk faham keseluruhan maksud ayat.